Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi malam ini yang sebenarnya kita nak masuk walin nasbi khamsu alamatin. Dan bagi nasab itu 5 segala tanda. Pertama al-fathatu, yang kedua wal alifu, yang ketiga wal kasratu, yang keempat wal ya'u, dan yang kelima wa hasfun nun. Tapi sebelum kita nak sambungkan walin nasbi khamsu alamatin, kita nak mengulang sikit berkenaan dengan wa amal waw. Wa amal waw fadakunu alamatan lirafihi fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa ya abuka wa akhuka wa amuka wa fuka wa zumalik. Itu alamat rafa' waw. Nama jamak mudzakkar salim yang belakang. Contoh umpamanya isruna, muslimuna, kafiruna, itu alamat rafa' dia waw. Contohnya yang kedua alamat rafa' waw pada segala isim yang 5, yaitu contoh abuka, wa akhuka, wa amuka. Jadi kita ada contoh dari hari ulang Quran, contoh alamat rafa' waw pada isim yang 5, yaitu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh bermula Nabi Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf lebih mencintai kepada bapa kami daripada kami. Maksudnya, sungguh bermula Nabi Yusuf dan saudara Yusuf lebih dicintai oleh bapa kami daripada dicintai kami. Jadi dalam isim tafdhil ini ada sikit benda yang rumit. Taklah rumit sangat, tapi dia ada sedikit masalah. Isim tafdhil dia merafa' fa'il, dhamir mustatir di dalam. Isim tafdhil yarfa'u dhamir mustatir, dia tidak merafa'kan isim zahir. Itu yang asalnya. Isim tafdhil merafa'kan dhamir mustatir. Kalau kita sebut Zaidun a'lamu min amrin. Bermula si Zaid itu lebih alim ia. Jadi ada dhamir mustatir di dalamnya. Dhamir mustatir, Zaidun a'lamu. Bermula si Zaid lebih tahu ianya Zaid. Sebab dhamir mustatir dia rafa'. Af'al tafdhil yarfa'u dhamir mustatir, la yarfa'u ismu zahir. Kecuali nanti pada masalah kullu ada beberapa masalah lah. Ada 2-3 masalah yang dia merafa'kan isim zahir. Tapi pada asalnya bila dia afdal tafdhil atau isim tafdhil atau af'al tafdhil, beberapa nama dia. Isim tafdhil, af'al tafdhil, dia merafa'kan isim dhamir di dalam dhamir mustatir. Zaidun a'lamu min amrin. Bermula si Zaid itu lebih alim ia daripada si Umar. Bermakna si Umar juga alim, cuma si Zaid lebih alim. Ia ada dhamir mustatir. Zamir yang tersembunyi di dalam a'lamu iaitu huwa. Bermula si Zaid itu lebih alim ianya si Zaid daripada si Umar. Ini yang asal digunakan isim tafdhil. Dia ada zamir di dalam. Misal kata Imam Syafi'i. Ia kata Imam Syafi'i, wa ma kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya mimma kana fi ahdi Utsman. Apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai oleh saya daripada apa yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman. Yang itu dah dimutaaddikan dengan rujal. Yang ini bukan mutaaddi dengan rujal. Zaidun a'lamu min amrin. Si Zaid lebih tahu ianya si Zaid daripada si Umar. Itu asal dia makna. Dia kan ada terjemah dhamir di dalam dulu. Jadi masalah ini ada dikecualikan umpamanya kalimah ahabba. Kalimah ahabu ataupun kalimah hubu ini, tafdhil ini, bila dibina hanya daripada kalimah habu dan baghdhu, dia muta'addi kepada fa'il
maknawi dengan menggunakan ilah. Maknanya fa'il ke depan dia tetapi dengan jar majrur. Itu biasa dia. Karena sesungguhnya isim tafdhil ini atau fi'il tafdhil ini apabila dibina daripada mudahaba, bila dipakai, diambil daripada kalimah haba dan kalimah bagha, dia muta'addi kepada fa'il ma'nawi dengan menggunakan ilah. Jadi ilah yang ada ke depan dengan mana oleh. Ini yang kita kata tadi, kalimah ahabu dia fi'il tafdhil atau isim tafdhil boleh. Beramal ia akan amal fi'il majhul. Dia sama dengan amal fi'il majhul, fi'il mudhari' majhul. Dia merafa'kan naib fa'il. Karena sesungguhnya dia ini kayak isim tafdhil wazan ahabba ini, dia diambil dari fi'il yang dibina bagi maf'ul. Naib fa'ilnya, naib fa'il dia takdir dia dengan huwa. Itu biasa macam itu. Contohnya, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh bermula Nabi Yusuf dan saudaranya lebih mencintai oleh bapa kami daripada kami. Jadi ahabbu ini dengan makna uhibbah. Sungguh bermula Yusuf dan saudara Yusuf lebih dicintai oleh bapa kami. Dari sudut makna ila bina ini, dia dengan makna oleh bapa kami. Sungguh bermula Yusuf dan saudara Yusuf lebih dicintai akan dia yang Yusuf dan saudaranya oleh bapa kami daripada mencintai kami. Jadi mana apa? Nabi Yusuf dan saudara dia, kata anak-anak Nabi Yakub, lebih sangat disukai oleh bapa kami berbanding dengan kami. Bermakna Nabi Yakub sangat mencintai kepada Nabi Yusuf dan saudaranya berbanding dengan Yahudi, Ma'un, Zubair, Lawi dan sebagainya, anak dia yang 10 lagi. Bermakna yang mencintai Nabi Yusuf dan saudara dia Binyamin ialah bapa dia berbanding dengan anak-anak yang lain. Maka diterjemah sini, sungguh bermula Nabi Yusuf dan saudaranya Yusuf lebih dicintai akan dianya Yusuf dan saudara Yusuf oleh bapa kami. Walaupun ini ilah abina, di ilah ini seolah-olah tak mana, hanya tak ada mana, sekadar dia untuk menjadi fa'il kepada ahabu. Lebih dicintai akan dia Yusuf oleh bapa kami daripada kami. Itu satu contoh ayat Al-Quran. Jadi ini ilah bina jatuh fa'il kepada ahabu. Zamir dalam dia tetap ada huwa. Jadi zamir di dalam dia tetap ada huwa. Sungguh bermula Nabi Yusuf dan saudara Yusuf lebih dicintai akan dia Yusuf dan saudaranya oleh bapa kami daripada kami. Maknanya yang mencintai Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Kalau kita terjemah ilah nanti salah mana? Sungguh bermula Yusuf dan saudara Yusuf lebih dicintai akannya kepada bapa kami. Yang seolah-olah Nabi Yusuf dan saudaranya mencintai bapa. Sedangkan cerita sini, bapa dia itu Nabi Yakub lebih sangat mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya berbanding dengan anak lain yang 10 orang. Itu contoh ayat Al-Quran. Kemudian ada satu contoh hadis Nabi SAW. Apa ini? Berkenaan dengan cucu kepada Muawiyah. Zubair ni. Wa kana abghadu khalqillah ilayya alu Zubair. Dan adalah semarah-marah makhluk Allah oleh aku atau kepada aku ini abghadu. Abghadu khalqillah, semarah-marah makhluk Allah kepada aku, itulah ala Zubair. Ala Zubair, khabar kanan. Wa kana abghadu, isim dia, semarah-marah makhluk Allah kepada saya, itulah al-Zubair. Masuk pada saya oleh saya. Ini muta'addi dia dengan menggunakan ilah. Kalimah bagha dan kalimah habba. Bila dijadikan isim tafdhil, dia ini boleh muta'addi kepada ilah dengan menggunakan ilah, seolah-olah ilah di sini fa'il. Jadi macam mana? Dan adalah semurka-murka, semarah-marah makhluk Allah oleh saya, walaupun terjemahnya kepada saya, tapi hakikatnya ini fa'il. Kepada saya maksudnya oleh saya. Dan adalah semarah-marah makhluk Allah oleh saya, itulah ahlu Zubair. Maka aku kahwin salah satu daripada keluarga Zubair. Maka kata dia, fasaru ahabba khalqillah ilayya. Maka jadilah mereka itu keluarga Zubair secinta-cinta makhluk Allah oleh saya. Ini ilah ini dengan mana oleh. Ilah ilayya oleh saya. Walaupun nampaknya kepada saya dari sudut lisan, tapi dari sudut makna
makna di sini ialah oleh saya. Dengan makna fa'il. Ilayya oleh saya, makna fa'il kepada ahabu. Sama dengan abghadu ini, dia ilayya juga fa'il kepada abghadu, oleh saya. Walaupun dalam tulisannya ilayya kepada saya, tapi tak boleh terjemah kepada saya. Nanti terbalik mana? Dan adalah semarah-marah makhluk Allah oleh saya, bukan kepada saya. Berarti kalau kepada saya makhluk Allah marah kepada dia. Ini dia marah kepada keluarga Zubair. Dan adalah semarah-marah makhluk Allah kepada saya, mana oleh saya, itulah keluarga Zubair. Setelah saya kahwin seorang dari keluarga dia, maka jadilah mereka itu keluarga Zubair secinta-cinta makhluk Allah oleh saya, dengan mana fa'il pada ilayah. Karena fi'il tafdil ini apabila dibina pada madah habba dan hadha, dia boleh muta'addi kepada fa'il maknawi dengan melalui huruf ilah. Jadi ini ilah ini dengan mana oleh saya, bukan mana kepada saya. Ini fa'il kepada abghada dan fa'il kepada ahabba. Jadi fa'il dia ilayya menggunakan rujan. Jadi bila kita terjemah, maka jadilah mereka itu secinta-cinta makhluk Allah oleh saya. Tulisannya ilayya kepada saya, tapi tak boleh terjemah kepada saya. Nanti benda itu yang marah kepada dia. Dan adalah semarah-marah makhluk Allah kepada saya. Makhluk Allah itu yang marah kepada dia. Tapi bukan macam itu yang maksud sini. Dia ini semarah-marah makhluk Allah kepada orang itu, kepada keluarga Zubair. Dan adalah semarah-marah makhluk Allah oleh saya. Saya yang sangat marah kepada makhluk Allah itu keluarga Zubair. Kemudian bila saya kahwin seorang kepada mereka itu, jadilah saya ini secinta-cinta makhluk Allah kepada keluarga dia. Secinta-cinta makhluk Allah oleh saya. Jangan terjemah kepada saya, walaupun ada ilah kat situ. Okey. Kemudian kita sebut itu bahawa fi'il af'al tafdil itu dia rafa' dhamir mustatir. Dia kena rafa' dhamir mustatir. Dia tidak boleh merafa'kan isim zahir. Contoh yang kita sebut tadi, Zaidun a'lamu min amrin. Si Zaid lebih alim ia. Ada dhamir dalam ni, macam fi'il dia. Bermula Zaid lebih alim, ianya si Zaid daripada si Umar. Bermakna dua itu alim. Si Zaid alim, si Umar pun alim. Tetapi si Umar, si Zaid ini lebih hebat alimnya berbanding daripada si Umar. Dua-dua alim. Mana rendah sikit alim si Umar berbanding dengan alim si Zaid. Maka Zaidun a'lamu min amrin. Kebanyakan macam itu. Walaupun ada nanti sebahagian tempat yang bukan macam itu, tapi umumnya macam ni. Mana dia? Bermula si Zaid lebih alim ia daripada si Umar. Kata Imam Syafi'i yang saya sebut tadi, makana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya mimma fi ahdi Utsman bin Affan. Bermula apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh saya. Ini tadi dengan ilah tadi. Lebih dicintai oleh saya daripada apa yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Mana ini masalah bang dua kali. Di zaman Nabi bang sekali saja. Bila naik khatib atas mimbar baru bang itu. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan bang itu ditambah satu kali lagi, maka jadi dua kali. Bila dah masuk waktu bang sekali lagi. Naik ada sekali. Bila dah naik khatib di atas mimbar di bang sekali lagi, di dua kali. Maka Imam Syafi'i dia sebut dalam kitab Al-Um, apa dia kata? Makana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya mimma fi ahdi Utsman bin Affan. Apa yang berlaku di zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang satu kali, lebih saya cintai, lebih dicintai oleh saya daripada apa yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman. Bermakna Imam Syafi'i dua-dua bang itu dia suka. Bang di zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suka, bang di zaman Sayyidina Utsman pun suka. Dua-dua diguna, cuma lebih sangat disukai apa yang berlaku di zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang sekali. Sebab digunakan afdalul tafdil. Bermakna dua-dua Imam Syafi'i suka. Cuma lebih kuat suka apa yang berlaku di zaman Sayyidina Rasulullah sebab dia bang satu kali saja. Di zaman Sayyidina Utsman ditambah satu kali lagi. Ahabbu ilayya, itu lebih dicintai akan dianya bang yang ditambah Sayyidina Utsman kepada saya ataupun oleh saya. Sebab bila ilayah ini ilayah kepada oleh saya, bukan terjemah kepada saya lagi, tapi dengan makna oleh saya. Maka nafi'ati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya mimma kana fi adi Utsman bin Affan. Apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perang satu kali lebih dicintai oleh aku daripada apa yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dengan makna dia, dua-dua dia suka. Yang di zaman Nabi dia suka, yang di zaman Sayyidina Utsman pun dia suka. Tapi lebih kuat dia suka berkenaan dengan ada di zaman Nabi bang sekali. Dua-dua diguna. Sebab itu hari ini di mana-mana yang memakai mazhab Syafi'i bang 2 kali di hari Jumaat. Tanya sikit. Perkataan ahabbu dengan tu je, abrazu je. Dua saja. Dua perkataan saja, yang ini ahabbu dan abrazu. Yang ini dia mutaaddi kepada fa'il dengan menggunakan hujah. Mutaaddi mana yang melampaui kepada mana fa'il. Dia fa'il sebetulnya adalah, tapi kalimah ahabbu lain. Kalau kalimah alamu, afdalu, akramu, ini semuanya dhamir dalam dia. Dhamir dalam fa'il dia. Akramu, lebih mulia, dhamir dalam. Tapi ahabbu tidak ada, ke depan fa'il. Ahabbu ilayya, lebih dicintai oleh saya. Tak ada dhamir dalam fa'il. Ahabbu ilayya, lebih dicintai oleh saya. Yang dhamir dalam dia memang ada, tapi dia huwa ni tak ada fa'il. Lebih dicintai akan dianya oleh saya. Jadi seolah maf'ul bih dalam dia, sama dia ambil daripada fi'il majhul. Dia ambil daripada fi'il majhul, jadi dhamir dalam dia huwa dengan mana lebih dicintai akan dianya di zaman Nabi oleh saya daripada apa yang berlaku di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ini saja yang dia rafa'an fa'il dhamir dalam huwa. Kemudian fa'il dia ke depan dengan menggunakan huruf jar, iaitu huruf ilah. Yang lain tak ada, kalimah ahabba dan kalimah abrada. Ahabbu dan abradu. Yang lain dhamir dalam fa'il, iaitu af'al tabdil merafa' ia akan dhamir mustatir. Dia tak boleh rafa' isim zahir, dia tak ada isim zahir. Tak ada akramu Zaidun, lebih mulia oleh Zaid, tak ada istilah itu. Dia dhamir dalam Jawa yang ada huwa. Zaidun akramu min amrin. Si bermula si Zaid itu lebih mulia ianya si Zaid daripada si Umar. Dua-dua mulia. Si Zaid mulia, si Umar mulia. Cuma ada yang lebih, ada yang kurang. Itu kalimah isim tafdil yang asal. Kalimah ahabba dan baghdha ini pun satu keistimewaan. Kemudian pengarang sebut tadi, isim tafdil ini merafa' isim dhamir mustatir, tidak merafa'kan isim zahir, kecuali nanti pada masalah ujilah, pada masalah pakai celah. Pada masalah pakai celah, ini adalah macam itu. Dia merafa'kan isim zahir, itu saja. Pada masalah menggunakan celah. Ini penting yang kita katakan satu benda yang umum, yang hanya kalimah-kalimah tertentu, tempat-tempat tertentu saja. Yang macam ini. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil qulu minhu fi aini Zaidin. Kalimah yang berkenaan dengan bab bujilah saja. Tidak aku tengok akan seorang lelaki akan yang lebih baik pada matanya oleh celak daripada mata si Zaid. Ini irafa' isim zahir. Kalimah sini saja. Pada bab celak saja. Bab lain tak ada. Semua yang merafa'kan dhamir mustatir di dalam isim tafdil. Ada kalimah a'lama, kalimah afdala, kalimah akrama, kalimah apa sajalah yang kira-kira dia isim tafdil. Yang ni bab celak ni hadis. Bab ini contoh daripada mafhum daripada ada apa? Dalam riwayat sejarah lah. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-qulu minhu fi aini Zaidin. Tidaklah aku tengok akan seorang lelaki yang terlebih ahsan, terlebih baik pada dua matanya ni, aini pada dua matanya oleh celak, ini fa'il ahsana, oleh celak daripadanya lelaki pada mata Zaid, banding dengan celak mata lelaki ini lebih baik celak pada mata lelaki daripada celak pada mata si Zaid. Ini saja yang rafa' isim zahir. Yang lain tak ada. Kebanyakannya 90% isim tafdil merafa'kan isim zahir. Kecuali pada masalah celak satu dan masalah kalimah ahabba dan kalimah baghdha yang bentuknya lain sikit. Itu bab lepas. Itu saja yang bab lepas berkenaan dengan wa amal wa pada kunu alamatan li rafi fil asma'il khamsati.
Antara lain asma'il khamsati itu ialah contoh aku ni. La Yusufu wa aku nak bincang ni aku tapi oleh kerana ada aku kali itu bincang aku sikitlah. Cuma nanti kalau dalam Jurumiyah ia tak bincangkan di tafsir. Tak ada tajuk khusus di tafsir. Yang ada larang jenis saja. Okey. Baru sekarang kita masukkan dalam tajuk seterusnya. Okey. Walin nasbi khamsu alamatin, dan sabit bagi nasab itu 5 sekali tanda. Ini yang saya tulis tadi. Walin nasbi khamsu alamatin, al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wal funun. Macam mana bentuk terjemah dia? Dan sabit bagi nasab itu 5 segala tanda. Kalau mafhum dia, nasab ada 5 tanda. Itu kalau terjemah pendek. Mana-mana buku terjemahan macam itu terjemah. Terjemah nasab ada baris nasab ada 5 tanda. Tapi dalam terjemah tulisan pengarang, walim nasbi khamsu alamatin, dan sabit bagi nasab itu 5 segala tanda. Di sini kita terjemah sabit ataupun tetap ataupun wujud. Mana ya? Dan tetap bagi nasab itu 5 tanda. Dengan mana tak lebih daripada 5 sebab disebut dengan tetap. Dan tetap bagi nasab. Mengapa kita tambah tetap? Itu yang kita sebut hari itu. Waw ibtida, lam harfu jar, ad-nasbi majrur billah, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih, bi annahu ismun mufrad wa hukmu ismin mufrad yurfa'u bi dhammati wa yadhabu bi sati wa yujaru bil kasrah. Fal jumlatu minal jari wal majruri fi mahalli raf'in khabar muqaddam pada majar. Pada hakikat khabar muqaddam yang telah dibuang takdirnya sabitun atau kainun atau mustaqirrun, salah satu. Maka kita terjemah dan sabit bagi nasab atau tetap bagi nasab bagi baris atas 5 segala tanda. Maknanya baris nasab ada 5 bentuk. Okey? Mana-mana 5? Yang pertama al-fathatu, ini badal kepada khamsu. Mana-mana 5? Pertama al-fathatu, baris atas. Itu baris patah. Baris yang kalau kita baca buka mulut, maka dipanggil baris patah. Fathatun buka. Apa yang dibuka? Buka mulut. Cuba baca baris atas. Zaidah. Kalau tak buka mulut tak bunyi. Zaidah, Muhammadah, Katibah, Rajula, apa-apa saja yang berbaris atas, kita baca buka mulut, maka dipanggil al-fathatu, baris patah, baris buka mulut. Atau baris atas lah kalau mafhum umum, baris atas. Okay? Yang kedua alamat walin nasbi khamsul alamatin, iaitu alif. Alamat nasab dia bukan baris atas tetapi alif. Alif ini ganti daripada alamat nasab. Dia tak guna alamat nasab dengan baris patah. Umpamanya a'lama, afdala, akrama dan sebagainya. Zaidah, tak guna itu. Tapi diguna lain. Kat mana nanti kita akan tengok ke depan. Yang kedua, alamat nasab nanti digunakan kasrah. Alamat nasab dia baris bawah. Sebetulnya alamat nasab dia baris atas. Tapi ada juga kalimah-kalimah yang alamat nasab dia digunakan dengan baris bawah. Itu biasalah alamat nasab dia digunakan baris bawah. Itu akan wujud nanti pada jamak muannats yang salim. Macamnya ra'aitu muslimatin. Nanti ada contoh lah. Ra'aitu muslimatin, inna muslimatin. Dia alamat jar dia, alamat nasab dia baris kasrah. Sepatutnya baris atas, kasrah hancur. Okey. Dan yang ketiga, yang keempat, yang 1, 2, 3. Yang keempat, alamat nasab pula digunakan ya, ganti daripada baris atas. Ya, itu nanti akan wujudlah alamat nasab pada jamak muzakkaran salim dan pada tasniah lah. Dan yang kelima, alamat nasab itu buang nun. Alamat nasab ganti baris atas ialah dibuang nun. Dibuang nun itulah dikira sebagai baris atas oleh ulama nahwu. Dalam bahasa Arab digunakan dia alamat nasab, iaitu digunakan dengan buang nun. Okey. Kemudian kita boleh tengok sekarang berkenaan dengan yang pertama saya tengok tadi, kita cuba tengok kenaan dengan wa ammal fathatu. Kita cuba tengok satu dulu. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a. Itu tulisan dia. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati, kenapa ujung dia? Fi salasati mawadhi'a. Fi salasati mawadhi'a.
maki. Jadi dan adapun bermula patah itu maka nescaya ada dianya patah tanda bagi nasab pada 3 tempat. Di mana letak alamat nasab dia berberatas? 3 tempat, 3 kalimat. Mana 3 kalimat itu? Pertama fi ismil mufradi. Pertama fil ismil mufradi. Jumpa saja isim mufrad, dia alamat nasab patah. Tetapi setelah ada amil, bukan jumpa saja isim mufrad terus patah, tak boleh. Mesti dia ada amil dulu pada isim mufrad, baru dia boleh sah alamat nasab dia patah. Umpamanya nanti boleh dicontohkan, mana-mana kita boleh contoh sendiri. Tapi kita tengok dulu kalau ada keterangan daripada ayat, maka kita bubuh ayat saja. Umpamanya isim mufrad, wattaqullah. Okey, wattaqullah. Ini Allah, ini isim mufrad. Wattaqullah. Ini alamat nasab dia patah disebabkan jatuh maf'ul bih. Bukan semata-mata ada kalimat Allah tu alamat nasab patah, tak boleh, itu tak mungkin sama sekali. Dia mesti ada amil. Amil kepada Allah ialah kalimat ittaqu. Maka kita baca wattaqullaha. Mana alamat nasab dia? Pada Allah alamat nasab. Patah yang lahir pada akhirnya disebabkan jatuh maf'ulun bih ittaqu. Jatuh maf'ulun bih dia. Takut olehmu wahai mereka itu manusia akan Allah. Ini alamat nasab pada dia, pada isim yang mufrad. Yang ini betul-betul mufrad, dia tak ada tasniah, tak ada jamak. Kalimat Allah Ta'ala betul-betul mufrad, tak ada tasniah, tidak ada jamak. Sebab kalau kita tasniah apa jadi? Allahu, Allahani, Allahuna misalnya. Ini tak ada. Dia satu je, Allahu. Allahu. Jadi wattaqullaha, ini tak ada dalam Quran contoh. Wattaqullah, takut olehmu akan Allah. Itu contoh dia. Ini simpulan alamat nasab patah, serta ada amil. Tak ada amil, semata-mata kalimat ini satu Allah, tidak boleh alamat nasab patah yang lahir pada akhirnya. Okey. Yang lain-lain kita boleh buat sendiri. Misalnya inna zaidan qaimun. Ini inna yang amil dia. Inna zaidan. Jadi masuk zaidan karena inna zaidan. Jadi zaidan sufra. Ini ada tasniah, ada jamak. Zaidun, zaidani, zaiduna. Zaidun, zaidani, zuyud. Jamak terkesir. Zaidun, zaidani, zuyud. Zaidun, satu zaid. Zaidani, 2 zaid. Zuyud, banyak zaid. Yang ini contoh mufrad. Inna zaidan. Kalau kita sambung ayat, inna zaidan qaimun, apa boleh lah. Yang penting kita nak sebut dulu bahawa kalimah mufrad pada zaidan dia mansub. Yang memasukkan zaidan ialah inna, macam ittaqu tadi. Siapa yang memasukkan Allah Ta'ala? Ittaqu. Jadi kalau kita heran nanti, ittaqu fi amal mabni dan buang nun. Karena dia diambil daripada fi'il yang daripada fi'il yang 5. Kerjanya rafa' fa'il, nasab maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya antum. Ini dhamir di sini takdir antum. Takut oleh antum, takut oleh kamu. Allah akan Allah Ta'ala. Pastikan dulu ada dhamir dalam terjemah dia. Ittaqullaha, takut olehmu wahai mereka itu akan Allah. Wahai antum, nah ini takut olehmu wahai antum. Sebab dia ada dhamir dalam wajib. Fi'il amar wajib ada dhamir di dalam. Dia tak boleh lahir. Yang ini maf'ul bih dia. Ittaqullah, takut olehmu akan Allah. Dia tidak boleh dilahirkan isim dhamir yang ada di dalam sebagai fa'il dia. Dia wajib di dalam. Tak kira itaku hai itaka yataki itikaan fawa mutakin walakam tuna itakiya itaku. Jadi itakiya itaku, itakiya itakina. Dhamir di dalam wajib semuanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dia tak boleh lahirkan. Allah tu jadi maf'ul bih. Allah maf'ul bih. Mana dia kena letak akan. Dia itulah dalam terjemahan Nusantara kita. Dia disuruhkan oleh ulama-ulama dulu yang mengajar ini, dikata anda wajib menambah pada maf'ulun bih kalimah akan. Ittaqullaha, takut olehmu akan Allah. Dengan mafhum takut olehmu kepada Allah. Walaupun mafhum dia kepada Allah, tapi tulisan dia ittaqullah, tak ada ilah kan itu. Mana boleh takut olehmu kepada Allah sebab tidak ada ilah. Tapi dari sudut mafhum boleh. Tapi dari sudut tulisan tak ada. Ittaqullaha, takut olehmu wahai kamu, wahai mereka itu kamu akan Allah Ta'ala. Takut olehmu
oleh kamu, takut oleh kamu yang antum ni akan Allah Ta'ala. Ittaqullah. Jadi tak ada zamir dia tak boleh zamir keluar. Kalau ada keluar itu karena darurat. Ada dalam Quran satu contoh keluar zamir. Uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta. Sedangkan dalam tak ada anta, apa pasal kalau anta lagi? Kan? Uskun anta wa zawjukal jannah. Diam oleh kamu wahai Adam. Anta engkau wa zawjuka dan isteri engkau fil al-jannata dalam surga. Yang ini untuk sah atah wa zawjuka. Tak boleh atah kata zamir dalam, kita nampak. Uskun anta wa zawjuka di depannya. Wa zawju wa urata. Zawju atah kepada mahal anta. Sebab mahal anta marfu. Asalnya kan dalam. Dan sebagai ulama membadal. Anta yang ada di sini badal kepada anta yang ada di dalam. Diam oleh kamu. Kamu siapa? Kamu anta wa zawjuka dan isteri kamu. Ada yang mengatakan bahawa anta ni untuk taukid kepada anta yang ada di dalam. Ada juga yang mengatakan anta ni untuk syarat mengesahkan anta wa zawju kepada anta. Uskun anta wa zawjuka. Diam oleh kamu. Padahal dalam undang-undang dia fi'il amar wajib ada dhamir di dalam, tak boleh keluar. Mengapa pada uskun anta keluar? Untuk mengesahkan wa zawju ke depan dia. Wa zawjuka ni baru boleh sah atah kepada anta. Kalau atah kepada sini, nak atah mana tak nampak. Oleh kerana tak nampak, dilahirkan keluar anta ni. Sah atah wa zawju. Okey. Itu yang pertama, alamat nasab fathah pada isim mufrad. Jumpa saja isim mufrad, dia boleh alamat nasab fathah, tapi syaratnya mesti ada amil nasib, amil yang menasab. Tak mungkin dia menasab sendirian berhad tanpa ada amil semata-mata satu kalimat. Okey. Yang kedua, alamat nasab digunakan alif. Itu contoh yang pertama yang alamat nasab fathah pada isim yang mufrad. Tak kira isim mufrad itu nama Allah ke nama orang ke, macam dalam Al-Quran. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Apa kita padam dulu? Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Jadi kini maf'ulun bih. Wa wahabna ini fi'il. Wa wahabna dan telah kami kurniakan lahu baginya Ibrahim. Wa wahabna lahu ishaqa. Yakub kan? Kepadanya Yakub ishaqa. Wa wahabna lahu ishaqa. Ada satu lagi. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub pada Ibrahim. Dan kami telah kurniakan baginya Ibrahim akan Nabi Isa dan Nabi Yakub cucu dia. Wa Yaqub. Yang ini alamat nasab fathah dia, yaitu isim mufrad Ishaqa, isim mufrad Yaquba. Kalau ada lain-lain pun boleh. Wa abna lahu Ishaqa wa Yaquba wal Ismaila dan sebagainya lah. Tapi dalam Quran ini dua aja lah. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba, alamat nasab di fathah yang lahir pada akhirnya. Nah ini tidak boleh tanwin lah nanti di dalam bab isim berkenaan dengan khair munsharif ada 9. Kita akan bincangkan khusus berkenaan isim-isim yang boleh, yang tidak boleh menerima beribawah dan tak boleh menerima tanwin. Termasuk inilah. Okey, contoh lagi umpamanya yang alamat nasab beri atas. Tapi tak nampak. Ada juga yang beri atas pada isim itu, tapi tak nampak beri atas dia. Umpamanya Musa, kalimah Musa. Ini boleh dia beri atas, tapi dia tak nampak yang lahiriahnya. Kita tengok tidak ada beri atas kat situ. Misalnya wa izwa adna Musa. Wa izwa adna Musa. Adna lah. Wa izwa adna sini kan. Wa izwa adna Musa, dan ingatlah ketika kami berjanji akan Nabi Musa. Wa izwa adna, kami berjanji akan Nabi Musa. Ini pun lebih. Bukan ini yang nasab fathah pada sah ni. Di sini dia pada alih kat sini. Tak nampak, tapi yang nasab dia situ. Wa wa'adna Musa, dan telah kami janji akan Nabi Musa. Ini jatuh belum beradina.
hanya ditambah akan saja dekat sini. Jadi wa wa'adna Musa, dan telah kami janji akan Nabi Musa. Janji bagi kita Taurat, nanti tengok dalam tafsir lah. Nah, itu walaupun dia tak nampak alam nasab patah yang lahir pada akhirnya, tapi dia takdir. Nanti bila kita Arab wa wa'adna ini wa'adna ujung ni. Wa'ad fi'il madhi mabni atas sukun, kerjanya rafa' fa'il nasab maf'ulun bih. Na dhamir mutasil mabni atas sukun pada rafa' fa'il adna fi mahalli raf'in fa'ilun adna. Musa maf'ulun bih adna, hukum maf'ulun bih mansub, alam nasab fatah muqaddarah alal alif li'annahu min ismil maksur, wa hukmu ismil maksur yurfa'u wa yunsabu wa yujarru muqaddaratun alal alif. Dirafa, dinasab, dijar, tiga baris ini ditakdirkan di atas alif. Jadi kita niat saja bahwa baris ini ada pada alif, sebab dia tak boleh baca alif tak ada baris. Hakikat alif tidak ada baris, yang ada baris ialah hamzah. Maka ditulis hamzah biasanya pada alif. Nah, jadi itulah kita heran nanti. Jadi Musa maf'ulun bi adna, hukum maf'ulun bi mansub, alam nasab fadatun muqaddaratun alal alif li'annahu min ismil maksur, wa hukmu ismil maksur yurfa'u wa yunsabu wa yujarru muqaddaratun alal alif titik. Nah, itu satu contoh pertama berkenaan dengan alam nasab patah pada isim yang mufrad. Okey, kita coba yang kedua. Yang kedua, alaman nasab dia alif. Alaman nasab dia digunakan alif, dia biasa digunakan pada tasniah. Nanti akan kita tengok contoh-contoh yang diberikan oleh pengarang kita, umpamanya yang alaman nasab patah di alaman nasab dia alif. Kita boleh tengok yang kedua lah. Okey, kita tengok alaman nasab dia alif. Yang kedua lah. Okey, siapa? Kita tengok yang kedua alaman nasab dia alif, iaitu tu kata pengarang tadi di belakang. Wa amal wattaqullaha tadi, wa'adna wa ankul ayama. Yang kedua wa fil mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu alaman nasab dia. Tadi fil ismil mufrad wa jam'i taksir. Oh, yang kedua ya. Yang kedua alaman nasab patah pada jamak tak. Yang kedua alaman nasab patah pada jamak taksir. Baru satu kita bincang tadi. Alaman nasab patah pada isim mufrad sudah. Yang kedua alaman nasab patah pula pada jamak tak, pada jamak taksir. Itu baris patah dia digunakan pada jamak taksir. Itulah yang diberi contoh oleh pengarang jamak taksir, iaitu wataral jibala. Okey, itu sebagai contoh terakhir. Wataral jibala, jabalun jibala. Okey, wataral jibala. Okey, jadi ambil jibala saja. Ada wataral ni tengok Al-Quran lah. Wataral jibala, dan kamu tengok akan segala gunung-gunung. Ini apa nasab patah? Sebab dia jamak taksir. Semua jamak taksir. Semua jamak taksir alaman nasab dia patah, termasuk yang ghairu munsharif. Yang tidak boleh tanwin dan tak boleh berbawa, dia boleh ada nama dia jamak taksir. Bukan jamak nasalim, dia alaman nasab dia patah yang lahir pada akhirnya. I'rab jadi itulah tadi. Dan contoh lagi umpama jamak taksir, wa'adakumullahu maghanima. Ini contoh yang kedua. Maghanima. Dan Allah telah menjanjikan kepada kamu akan ghanimah. Ghanimatun ghanimatani ghanaim. Jadi maghanim. Jamak bila ghanimah maghanimu. Atau juga ada yang menggunakan maghnamun maghnamani maghanimu. Daripada ghanama yaghnamu ghanman ghanimun maghnamun ighnam la taghnam. Maghnamun maghnamani maghnamun maghanimu. Juga dia sebagai jamak taksir. Al-manasab patah. Wa'adallahu maghanim. Allah Ta'ala janjikan kepada kamu berperang akan harta rampasan perang. Jamak bila ghanimatun. Okey, ghanimatun ghanimatani ghanaim, dan ada juga yang mengatakan dia daripada maghnamun maghnamani maghanimu. Okey, itu saja kita ambil, kita cepatkan untuk yang tiga. Yang keberapa tadi?
Yang pertama alam nasab patah isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga فعل المضارع إذا دخل عليه itu yang lagi mudah. Pada fi'il mudhari apabila masuk pada fi'il mudhari oleh ambil fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Itu alam nasab patah. Dia ada berapa saja? Macam ayat 1000 lah. Yang 1000. Ini tak bersambung dengan sesuatu. Ini berapa dia tempat? Ya 1000, ya 1000bani, ya 1000 na tadribu, tadribani, ya 1000 na tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. 5 aja contoh. Alamat nasab patah pada fi'il mudhari selama belum bersambung pada akhirnya dengan amil sebelum masuk di belakangnya itu amil nasib ataupun sebelum masuk amil jazim dah. Okey. Kita ulang sekali lagi dan adapun bermula fathatu فتكون علامة للنصب fil fi'lil mudhari'i في 3 مواضع في الاسم المفرد وجمع التكثير وفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. idza dakhala alaihi nasibun wa lam yatasil bi akhiri syai'un. Ya ini masuk amil nasib. Bila masuk amil nasib di pangkal, masuk amil nasib yadriba. Yadriba. Bukannya 5 tempat saja. Dalam tasrif 14 itu hanya 5 kalimah saja alamat nasab patah bila masuk amil nasib. Amil nasib itu am, lan, zan, kai. Yang mudah yang 10 apa? Kita sebut yang ini aja lah, yang tak ada lain yang menasabkan dia. Khusus an, lan, zan, kai. Tak ada kat tengah-tengah lah. Kalau hatta nanti hattaan. Jadi kita yang 4 ini yang khas. Mana an, lan, zan, kai. Alamat nasab patah yang lahir pada akhirnya. Masuk amil nasib tak bersambung dengan akhirnya oleh waw, tak bersambung oleh alif, tak bersambung oleh ya di akhir. Jadi yang bukan fi'il lima itu alamat nasab patah yang lahir akhirnya. Lai yadriba, lai yansura dan lain-lain contoh boleh kita cari sendiri berkenaan dengan alamat nasab patah pada fi'il mudhari. Alamat nasab ada berapa? Alamat nasab patah. Ini alamat nasab. Alamat nasab ada 5. Alan nidankan. Urun nasab. Urun nasab ada 10. Yang 4 ini yang ijma'. An, lan, izan, kai. Itu alamat nasab yang ijma'. An sesungguhnya, lan tidak sekali-kali. Izan ini apabila ataupun izan ini tiba-tiba. Kai pun supaya baru. Ini kai. Itu 4 itu dia sepakatlah dia menasabkan fi'il mudhari. Alamat nasab patah yang lahir pada akhirnya. Tapi dengan masuk an, lan, izan, kai di belakang dia. Sebelum dia. Kalau tak ada itu, dia marfu' sendiri. Itu fi'il yang marfu' sendiri. Kalimah yang marfu' sendiri ialah fi'il mudhari. Tanpa amil dia marfu' sendiri yang kita bincang hari itu. Sama dengan mubtada. Mubtada pun marfu' sendiri tanpa amil. Semata-mata duduk di pangkal. Ini yang 1000 macam itu. Dia semata-mata dia fi'il mudhari, dia marfu' sendiri. Kalau fi'il 5 dirafa'kan dengan nun. Kalau fi'il mudhari dirafa'kan dengan dhammah. Kalau masuk amil nasib dinasabkan dengan patah yang lahir pada akhirnya. Karena kaidah fi'il mudhari yang tidak bersambung itu dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan patah, dijazam dengan sukun. Itu kaidah fi'il mudhari yang 5 tadi. Itu yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribni, adribu, tadribu. Yang 5 ini terus dia alamat nasab patah yang lahir pada akhirnya. Nah, kaidah yang 5 ini dirafa' dengan dhammah, yadribu, dinasab dengan patah, la yadriba, dijazam dengan sukun nanti, lam yadrib. Maka hukum fi'il mudhari yang saya akhir dan tak bersambung dengan sesuatu dirafa' dengan dhammah, yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujzamu bis sukuni. Okey ya? Okey, itu kita tawakkul dulu. Insyaallah akan datang kita akan sambung wa amal alifu. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.